sejahtera, nama saya Chua Song Yun. Saya akan menerangkan isu yang signifikan di Malaysia, iaitu isu LGBT. LGBT merupakan golongan orang yang mempunyai tarikan dan identiti diri yang berbeza daripada norma masyarakat. L merupakan lesbian, iaitu kaum Hawa yang cenderung dengan tarikan seksual dengan kaum Hawa yang lain. G merupakan gay, iaitu kaum adat yang cenderung dengan tarikan seksual terhadap kaum adat yang lain. B merupakan bisexual, iaitu orang yang mempunyai kecenderungan dalam tarikan seksual terhadap dua-dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Manakala T merupakan transgender, yang bermaksud seseorang yang mempunyai pemikiran jantina yang lain daripada jantina sendiri. Mereka sering menampilkan diri sebagai jantina yang bertentangan dan sehingga melakukan operasi untuk menambah hormon atau menukar kelamin mereka. Seterusnya, kumpulan kami akan menjelaskan kesan negatif yang menular dalam golongan LGBT di Malaysia dengan lebih lanjut, dari aspek agama, penyakit HIV, penyakit mental, media sosial, jenayah dan ketegangan sosial. Itu sahaja daripada saya. Budaya LGBT telah menjadi norma dalam budaya interaksi sosial dalam kalangan remaja zaman kini. Kebelakangan ini terdapat ramai manusia yang tidak menjadikan agama sebagai prioriti dalam kepribadian mereka. Perkara ini boleh mendorong kerancakan dalam penularan budaya LGBT dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kini, budaya LGBT diteruskan walaupun ditegah oleh ajaran agama. Melalui fahaman ajaran Buddha, pada asasnya memang melarang perbuatan aktiviti seksual tanpa mengira antara pasangan sama jantina maupun berbeza jantina. Namun, ajaran agama Buddha berteraskan konsep hukum alam, maka perasaan cinta antara pasangan sama jantina dipandang sebagai bukan sesuatu yang semula jadi, tetapi sebagai sesuatu yang direka oleh manusia sendiri. Perasaan cinta yang tidak bersifat seksual adalah digalakkan kerana menunjukkan simbol keamanan melalui silaturahim yang utuh. Homoseksualiti membawa kemudaratan terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh yang demikian, ia menyimpang dari ajaran Buddha. Dalam ajaran Confucianism, kekeluargaan merupakan aspek yang penting. Budaya LGBT ditegak oleh majoriti para penganut agama Confucius kerana pasangan homoseksual tidak mampu memperoleh zuriat bagi mencipta hubungan kekeluargaan. Confucianism juga tidak mengiktiraf perkahwinan antara pasangan sama jantina sebagai satu ikatan yang sah. Oleh itu, amalan budaya LGBT mengancam pegangan nilai besar dalam Confucianism, iaitu nilai kekeluargaan. Jelaslah bahawa budaya LGBT melawan fitrah manusia kerana manusia telah ditakdirkan untuk berpasangan lelaki bersama perempuan dan melahirkan zuriat bagi meneruskan generasi. Terdapat beberapa isi yang boleh saya huraikan daripada esei ini. Yang pertama, perspektif agama mengenai homoseksualiti. Manusia dicipta menurut gambar Tuhan sebagai lelaki dan perempuan, dan kewujudan LGBT dianggap sebagai perlawanan terhadap rancangan Tuhan. Yang kedua, konsensus agama menentang LGBT. Kebanyakan agama utama tidak memberi persetujuan atau menggalakkan amalan LGBT, dan penolakan ini menyebabkan ahli komuniti LGBT menjauhkan diri daripada agama masing-masing. Yang ketiga, pengaruh media sosial dan tekanan rakan sebaya. Individu mungkin terpengaruh oleh media sosial dan rakan sebaya dalam komuniti LGBT, dan hal ini boleh membuatkan mereka yakin bahawa pilihan mereka tidak salah walaupun terdapat tentangan agama. Yang keempat, perspektif Islam di Malaysia. Terlibat dalam hubungan LGBT dianggap sebagai dosa besar dalam ajaran Islam, dan penyebaran budaya ini di Malaysia bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam dan membahayakan nilai-nilai Islam yang telah dibina dalam negara tersebut. Yang kelima, keberimbangan mengenai impak budaya. Hal ini bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam dalam negara yang berasaskan ajaran Islam. Tanpa menangani isu ini, terdapat kebimbangan bahawa prinsip Islam yang sudah lama wujud di negara itu akan roboh. Dan yang terakhir sekali, penekanan Islam terhadap persatuan heteroseksual. Dalam Islam, persatuan antara lelaki dan perempuan dianggap indah dan digalakkan. Pasangan heteroseksual menyumbang kepada persetubuhan komuniti Islam dengan menghasilkan anak-anak yang mengikut ajaran Islam. Kesan negatif penularan LGBT di Malaysia juga dapat dilihat daripada segi kesihatan. Antara salah satu kesan negatif yang paling jelas adalah penyakit HIV. Penyakit HIV ini dapat dikaitkan jelas dengan LGBT apabila lelaki, homoseksual dan biseksual yang melakukan hubungan sejenis
dan melakukan persetubuhan tanpa menggunakan kondom. Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM melaporkan dalam Global AIDS Response Progress Report Malaysia bahawa transgender ataupun seorang individu yang menukar jantina ke jantina yang lain merupakan antara golongan yang paling berisiko tinggi dalam penyakit HIV. Menurut KKM juga, maklumat yang diperoleh daripada kajian penularan HIV setakat 2016 menunjukkan bahawa hampir 46% penyebaran penyakit HIV adalah dalam kalangan homoseksual dan biseksual. Berdasarkan maklumat yang didapati ini, penyebaran penyakit HIV jelas dapat disimpulkan adalah salah satu kesan negatif penularan LGBT di dalam negara kita. Saya Colin akan berkongsi tentang isu LGBT di Malaysia. Isu ini sangat penting kerana ia melibatkan kesihatan, ekonomi, sosial dan moral negara kita. Saya akan bincangkan apakah impak-impak negatif yang ditimbulkan olehnya. HIV merupakan virus yang menyerang imun sistem dan boleh menyebabkan AIDS, iaitu penyakit yang boleh membawa maut. Menurut Siakap Keli 2018, 70% daripada kes jangkitan HIV di Malaysia adalah melalui hubungan seksual songsam, iaitu hubungan yang dilakukan antara pasangan LGBT. Walaupun kadar jangkitan HIV di Malaysia ini diklasifikasikan sebagai rendah oleh WHO, namun kita tidak boleh mengambil mudah isu ini kerana ia boleh membawa pada kepada negara kita. Seterusnya, impak negatif yang ditimbulkan oleh isu LGBT dan HIV ini bukan sahaja memberi kesan kepada golongan yang terlibat, tetapi kepada masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Hal ini demikian kerana kos ekonomi yang tinggi untuk merawat dan mencegah HIV. Menurut pressreader.com, kerajaan perlu memberi peruntukan sebanyak 70 juta setahun untuk memberikan ubat pada pesakit-pesakit. Kos ini boleh menjejaskan pembangunan dan kesejahteraan negara. Seterusnya adalah kemerosotan produktiviti. HIV menyebabkan penurunan 0.5 hingga 1.5% dalam kadar pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terjejas. Hal ini disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja, pendapatan dan sumbangan kepada golongan yang dijangkiti. Sebagai pengakhiran, saya ingin menekankan bahawa isu LGBT dan HIV adalah isu yang sangat serius dan kompleks yang memerlukan kerjasama dan komitmen daripada semua pihak yang berkepentingan, seperti kerajaan, institusi pengajian, keluarga dan rakan sebaya. Itu sahaja dari saya. Hai, nama saya Champoi dan saya akan membincangkan kesan negatif yang seterusnya, iaitu peningkatan kes penyakit mental seperti keceraruan cinta, kemurungan dan gangguan tekanan selepas trauma ataupun dikenali sebagai PTSD. Keceraruan cinta ini boleh berlaku kerana trend LGBT yang semakin berkembang ini telah mempengaruhi banyak orang untuk mengikutinya. Justru, ini akan menyebabkan kekeliruan berlaku dalam menentukan identiti jantina mereka sendiri. Selain itu, masyarakat Malaysia yang mendiskriminasi komuniti LGBT akan menyebabkan mereka mengalami kemurangan yang serius. Pemikiran daripada orang sekeliling mereka seperti rakan-rakan dan ibu bapa akan menyebabkan mereka mengalami kemurangan yang serius, sehingga berlakunya kecenderungan untuk cedera diri ataupun kelakuan bunuh diri. Akhir sekali, orang yang terlibat dalam komuniti LGBT akan menghadapi PTSD akibat dibuli secara keterlaluan sehingga cedera parah, sama ada secara fizikal ataupun secara mental. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Teman sejahtera, nama saya Chani Pei. Dalam topik ini, saya akan bincangkan tentang kesan penyebaran media sosial menurut perspektif undang-undang dan kesan terhadap pemikiran masyarakat. Terdapat berbagai isu yang menimbulkan ketidakpuasan terhadap tuntutan hak asasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu LGBT. Hal ini dikatakan demikian kerana LGBT ini telah memanipulasi masyarakat melalui media sosial berkait dengan undang-undang sivil dan syariah yang bertentangan juga dengan prinsip negara. Ada yang mengatakan bahawa penyebaran undang-undang yang palsu di media sosial turut membantu dalam penularan LGBT dalam kalangan masyarakat. Penularan ini menyebabkan peningkatan kes golongan LGBT di Malaysia pada hari ini. Komuniti LGBT ini turut memberi kesan negatif dalam pemikiran masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana kegiatan dan aktiviti yang telah dilakukan oleh golongan LGBT ini amat memalukan dan menjijikkan sehingga adanya
antara mereka yang berani mengongsi gambar bersama dengan pasangan mereka di laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan golongan LGBT terpinggir dan juga dipulaukan, malah dibuang dalam setengah masyarakat di negara ini kerana sikap golongan ini menimbulkan masalah seperti keruntuhan akhlak dan memusnahkan nilai moral dalam institusi masyarakat. Hal ini jelaslah bahawa golongan LGBT ini memberi kesan negatif kepada masyarakat, di mana merupakan golongan ini menjejaskan keharmonian dan juga kemakmuran masyarakat dan negara Malaysia. Nama saya Danushantini Iswaran, nombor matrik saya BG23110277. Kesan negatif penularan LGBT di media sosial yang seterusnya ialah golongan LGBT sering menjadi bahan trolling dalam media sosial. Media sosial merupakan platform yang mencerminkan kehidupan seseorang kepada semua pengguna media sosial. Begitu juga golongan LGBT mula mendedahkan cara kehidupan mereka di media sosial. Ini memberi pendedahan yang baik kepada segelintir. Walau bagaimanapun, pendedahan kehidupan golongan LGBT memberi pandangan konservatif terhadap golongan LGBT kepada kebanyakan individu. Hal ini berlaku kerana kebanyakan individu membuat spekulasi sendiri bahawa kewujudan golongan LGBT merupakan golongan yang mempunyai kehidupan lain dan tidak seiras seperti kehidupan orang biasa. Ini merupakan punca utama pengguna media sosial sering menjadi golongan LGBT sebagai bahan trolling di media sosial sehingga semua orang pandang hina terhadap golongan LGBT. Peningkatan kes LGBT dalam jenayah ini amatlah membimbangkan kerana dapat meningkatkan kes buli. Hal ini demikian kerana berlaku dalam remaja sebagaimana remaja yang kurang didikan sivik dalam diri. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Tan Sri Othman Mustafa, yang menegaskan sikap mengutuk, menghina atau mengambil kesempatan ke atas komuniti LGBT bukanlah sikap yang baik. Seseorang LGBT yang berbohong tentang identitinya akan meningkatkan kes penipuan di negara ini. Hal ini demikian kerana seorang LGBT sanggup melakukan apa sahaja untuk menutupi identitinya yang asli agar dapat memanipulasi seseorang dari segi cinta supaya ia menjadi seseorang yang normal di mata masyarakat. Menurut Syarul Fitri menyatakan bahawa terkaitan dengan penerimaan masyarakat di Malaysia ini, kebanyakan dari mereka sensitif akan gaya hidup yang menuntut agama dan tata tusila budaya timur, apatah lagi dengan perlakuan yang menyalahi tabi'i manusia. Menjelaskan walaupun wujud undang-undang yang bersifat anti-LGBT di Malaysia menganggap Malaysia sebagai mengancam dan mendiskriminasi golongan ini adalah tidak tepat sama sekali. Kerana Malaysia juga mempunyai undang-undang dan perlembagaan yang menjamin hak asasi warga negara Malaysia dari sebarang bentuk penindasan. Golongan LGBT ini juga dapat meningkatkan kes keganasan rumah tangga. Hal ini demikian kerana seseorang LGBT yang mempunyai mental yang kurang sihat dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Perkara ini menjadi lebih rumit apabila seseorang LGBT berkahwin dengan orang yang normal untuk menutupi kelakuan yang di luar tabi'i. Dan ini akan menyebabkan seseorang LGBT mempunyai sifat yang benci dan cemburu terhadap perempuan atau lelaki sehingga boleh melakukan kekerasan. Sebagai contoh, seorang suami yang LGBT mempunyai kekasih lelaki di mana lelaki tersebut berlaku curang atau sebaliknya. Maka dia akan melampiaskan kemarahannya kepada isteri dengan menggunakan kekerasan. Kesan negatif LGBT yang menular di Malaysia ialah peningkatan kes jenayah. Antara jenayahnya ialah gangguan seksual di sesuatu tempat. Gangguan seksual merupakan masalah kesihatan pekerjaan yang kronik. Mangsa gangguan seksual boleh didapati dalam kalangan kaum wanita atau lelaki. Ini akan muncul masalah sekiranya orang yang bukan LGBT boleh mengambil kesempatan untuk melakukan kes gangguan seksual kerana masyarakat setempat tidak menganggap itu sebagai sesuatu kebiasaan. Halo, nama saya Kachin Syujawan, biji nombor 221100778. Komunitas LGBT di Malaysia menghadapi tantangan yang signifikan kerana keyakinan agama dan tradisi yang dipegang teguh. Hal ini telah menyebabkan perpecahan dalam masyarakat dengan proteksi dan stereotip negatif yang berkontribusi pada kurangnya penerimaan dan perlakuan buruk terhadap individu.
LGBT. Permasalahan ini mempunyai implikasi luas terhadap dinamika sosial, kebijakan publik dan kesejahteraan komunitas LGBT. Diskriminasi dan stigma banyak terjadi di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan kesihatan. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan konflik dalam lingkungan kerja dan pendidikan. Individu LGBT juga menghadapi perlindungan, pelecehan, dan penyerangan fisik, dan mereka yang menolak orientasi seksual atau identitas gendernya. Tindakan segera diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Halo dan salam sejahtera. Nama saya ialah Dominic Matthews, nomor kad matriks BI 23110011. Saya akan meneruskan lagi isi kami yang keenam, yaitu kemungkinan adanya ketegangan sosial dan konflik antara kelompok yang memahami LGBT secara positif dan kelompok yang menentangnya. Seterusnya, berlakunya konflik yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok rakyat yang beragama dan berpegang kepada prinsip dan peraturan agama, dan juga kelompok pro-LGBT yang dimana menyokong dan mempertahankan pendirian mereka. Hal ini menjadi suatu isu yang akhirnya berlaku konflik dan ketegangan sosial dalam kalangan masyarakat, di mana apabila idea ini menentang ataupun mencabar nilai-nilai agama yang telah diterapkan dalam peraturan Malaysia. Oleh kerana itu, terjadinya konflik dan ketegangan sosial dalam kalangan kelompok mereka yang berkaitan tersebut, yang boleh membawa kepada pergaduhan yang bukan sahaja berlaku dalam media sosial, namun dalam dunia sebenar juga apabila berlakunya pengecaman terhadap kelompok pro-LGBT. Di samping itu, berlakunya ketegangan apabila terdapat kelompok rakyat Malaysia yang berpegang dan menaruhkan keselamatan mereka, mempercayai bahawa undang-undang Malaysia dapat melindungi mereka dan hidup dalam aman dan damai, namun terkesan oleh pergerakan kelompok pro-LGBT. Hal ini dapat disimpulkan sebagai menderhakakan perlembagaan persekutuan, dan juga dari segi moral apabila kelompok pro-LGBT ini menunjukkan perasaan tidak puasan hati mereka dengan melakukan demonstrasi ataupun perhimpunan yang boleh mendatangkan kepada gerakan rusuhan, kacau bilau, dan merosakkan harta benda milik awam, yang dimana dalam konteks agama Islam yang ditegah sama sekali. Kesimpulannya, isu LGBT perlu ditangani tegas untuk menghindari penyebaran yang tinggi, terutama dalam era globalisasi ini. Semua pihak, termasuk ibu bapa dan guru, memainkan peranan yang penting dalam membendung gejala ini. Tanpa tindakan cepat, risiko merosakkan institusi masyarakat dan negara akan meningkat. Masyarakat harus bersatu untuk menangani masalah ini demi kebaikan bersama dan masyarakat yang harmonis. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.